Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan taufik daripada Allah, kita diberi peluang untuk menyambung lagi daripada pembacaan kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala al-Hudhudi. Kita berhenti pada perbincangan tentang dalil. Semalamnya pada kalam syarih rahimahullahu taala, wa anna burhana wujudihi. Kita ulang balik dan kita baca kembali kalam itu dan kita sambung daripada kalam Syekh Hududi dekat tepi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa anna burhana wujudihi ikhrajul alami minal adami ilal wujudi. Dan bahawa sesungguhnya dalil bagi wujudnya Allah ialah mengeluarkan alam ini, iaitu Allah mengeluarkan alam ini daripada tiada kepada ada, dari asalnya tidak ada, tak ada kepada ada. Kemudian diterang makna hudus. Wa amma burhan wujudihi ta'ala fa hudusul alam. Apa erti hudus? Wal hudusu huwa tarayanu ba'da adami, iaitu berlaku, mendatang setelah daripada tidak ada. Ada setelah tidak ada. Itu makna hudus. Alam pula apa makna alam? Wal alamu al muradu bihi huna al jawahiru. Dan alam yang dimaksudkan dengan kalam musannif hudusul alam ialah jawahir, khusus dengan makna jawahir. Kenapa? Li'annahu istadalla ala hudusil alami bihudusil a'rad. Kerana musannif nanti dia akan berdalil di atas baharu alam itu dengan baharunya a'rad. Walau kanat dakhilatan fil alami, kalaulah a'rad itu kita masukkan juga dalam alam yang disebut oleh musannif, lattahadat dalil wal madlul, nescaya akan jadi satu dalil dan madlul. Wa dhalika muhalun, dan itu mustahil. Wa taqriru dhalika, dan huraian bagi demikian itu, mana dalil itu? Antaqula, bahawa kamu kata. Ini apa kamu kata? Jumlah ni maqulul qaul lah. Kamu kata la yakhfa ala kulli aqilin, tidak sunyi atas setiap orang berakal, annas samawati wal arda, bahawa segala langit dan bumi ini, wama bainahuma, dan barang yang antara keduanya, yang ada antara langit dan bumi, wama fihima, yang ada padanya, pada langit dan bumi, ajramun, la yakhfa, bahawa semua tadi itu ajram, semua itu jirim, mulazimatul lil a'rab, jirim yang melazimi bagi a'rab, melazimi bagi sifat baru, melazimi bagi a'rab allati taqumu biha, yang berdirilah a'rab itu dengannya, dengan jirim. Yang berdiri taqumul a'radu biha ay bil ajram, yang berdiri oleh a'rab dengannya, dengan jirim.
Okey. Min contohnya pada apa? Min harakatin daripada gerak, wa sukunin dan daripada diam. Okey. Itu contohlah. Antara a'rad yang duduk dan lazim bagi jirim ialah gerak dan diam. Waqtasara 'ala al-harakati dan telah menghadkan, mengiktisarkan, memilih secara tertentu, menentukan musannif atas harakah was-sukun. Musannif katakan dalam kalam Syekh Sanusi, dia buat contoh a'rad itu ialah gerak dan diam. Kenapa disebut gerak dan diam saja? Waqtasara 'ala al-harakati was-sukuni li'anna ma'rifata mulazamatil jirmi, kerana mengetahui melazimi jirim, lihadha bagi ini, bagi mana? Bagi ini arad. Melazimi ataupun ini mazkur. Melazimi jirim bagi sifat ini itu daruriyatun lianna ma'rifata mulazamatil jirmi lihadha daruriyah. Melazimi jirim dengan sifat gerak dan diam ni benda daruri. Maknanya tak perlu fikir panjang. Bila orang kata bila jirim gerak diam, orang boleh terima secara tanpa perlu fikir panjang. Ialah benda bila ada benda ni sama ada bergerak ataupun dia diam. Tak perlu nak datangkan dalil untuk menyatakan dan menerima premis atau dakwaan itu. Benda itu telah maklum secara daruriyah. Likulli aqilin, bagi setiap orang berakal. Wahuma, dan gerak dan diam itu hadithani, kedua-duanya baru. Apa bukti yang baru? Dia tu gerak diam tu baru. Limusyahadati taghayyurihima, kerana disaksikan berubah kedua-duanya. Min adamin, daripada tiada, ila wujudin, kepada ada. Wa min wujudin ila adamin, daripada ada kepada tidak ada. Okey. Fa innahu idza kana al-jirmu, kerana sesungguhnya kalaulah jirim itu mutaharrikan, kalau jirim itu dia bergerak, sedang bergerak, summa sakana, kemudian dia diam, faqad taghayyarat harakatuhu, maka sungguhnya telah berubah pergerakannya, min wujudin ila adamin, daripada ada kepada tak ada. Kalau kita perhati mana-mana jirim, dah ambillah jirim pen ke apa, masa dia gerak kemudian dia diam, maka sebenarnya apa yang berlaku telah berubah. Geraknya itu daripada ada gerak kepada tak ada gerak, iaitu diam. Wa taghayyarat sakanatuhu min adamin ila wujudin. Dan telah berubahlah geraknya itu daripada tidak ada kepada ada. Kalau gerak, kalau diam ni itu, diam, taghayyarat sakanatu, dan telah berubahlah diamnya itu daripada tak ada. Asalnya masa bergerak diam tak ada, tiba-tiba dia berhenti, dia diam, maka berubahlah diamnya tadi daripada tak ada jadi ada. Okey, itu kalau dia daripada bergerak berubah kepada diam. Wa in kana al-mahallu sakinan, dan jika adalah tempat itu, mahal makna zat jirim. Jirim itu dia itu diam, dia sedang diam. Maka fabil aksi, terbaliklah. Maknanya kalau dia sedang diam, tiba-tiba dia bergerak, apa yang berlaku? Berlakunya ialah diam. Diam asalnya ada berubah kepada tak ada. Gerak asalnya tak ada berubah kepada ada. Gitu je lah. Satu. Okey. Kemudian kita hukumkan ni kerana kita melihat kepada sebahagian jirim yang kita nampak depan mata kita. Ada sesuatu, ada daripada jirim-jirim yang ada kat alam ni yang kita tak nampak habis.
ataupun kita nampak gerak sokmo-sokmo, ataupun kita nampak diam sentiasa. Sentiasa diam, sentiasa gerak. Ada? Nampak tak? Ada yang sentiasa diam, ada yang sentiasa gerak. Macam perubahan cakrawala, gerakan falak ni kan dia gerak sokmo tu. Cuma secara cepat ataupun perlahan saja. Ada benda yang diam sokmo, macamnya batu. Tak? Ataupun bukit. Pada pandangan kita tengok dia tu diam lah. Jadi dia kata dah ada benda yang kita tak nampak pun, apa yang di sebalik alam ini ataupun jauh ataupun dalam bumi kita tak nampak. Macam mana kita boleh hukum? Dia kata wa ma lam yushahad fihi at-taghayyuru, dan barang, yakni sesuatu yang tidak diperhatikan padanya perubahan. Kita tak tengok berubah. Kalau macam contohnya bola, kita boleh nampak berubah. Kereta, kita boleh nampak berubah. Diri kita daripada bergerak pada dia, kita boleh nampak berubah. Tapi benda yang kita tidak dapati perubahan, macam tadi lah, benda yang sentiasa bergerak, sentiasa. Tak pernah kita nampak dia tak bergerak. Ataupun diam selama-lamanya. Tak pernah kita nampak dia itu bergerak. Wa ma lam yushahad fihi taghayyuru fahuwa qabilul lahuma. Maka dia sebenarnya menerima bagi keduanya. Menerima bagi gerak dan diam. Walaupun kita tak nampak, walaupun kita tak nampak dan tak dapat pastikan dengan penglihatan kita pun, bila dia ambil salah satu, maknanya dia boleh menerima satu lagi. Bila berada dia dalam satu keadaan, maka dia boleh menerima satu lagi. Qabilul lahuma li'annama yataghayyaru mithluhu. Li'annama yataghayyar, kerana ma yataghayyar mithluhu, sesuatu yang berubah tu umpama dia jugalah. Wa ma wajaba li ahadil mithlaini li'anna ma yataghayyar ma yataghayyar mithluhu, sesuatu yang berubah ia, maka dia seumpama benda tu. Benda-benda walaupun dia tidak kita nampak, tapi bila sesuatu tu dia jirim, maka seluruh jirim tu menerima bagi gerak dan diam. Wa ma wajaba li ahadil mithlaini, dan barang yang wajib bagi salah satu dua misal, yajibu lil akhari. Okey. Ma yataghayyar mithluhu. Tengok ni. Ma yataghayyar mithluhu, sesuatu yang berubah seumpamanya. Dhabit molek ni. Lianna ma yataghayyar mithluhu. Mithluhu ni jadi apa? Jadi fa'il kepada yataghayyar. Apa yang seumpamanya berubah. Mithluhu, ma yataghayyar mithluhu. Mithlu ma, barang yang berubah. Maknanya orang kita nampak, contoh bola, apa lagi? Berubah, boleh kita nampak dia berubah. Kita nampak dia berubah daripada tak ada, daripada gerak pada diam, daripada diam pada gerak. Barang yang seumpamanya bergerak gitu. Wa ma wajaba li ahadil mithlain, dan barang yang wajib bagi salah satu dua misal, yajibu lil akhari, maka wajib juga bagi yang satu lagi. Gua nak cerita. Katakanlah kita nampak benda yang kita nampak, kita masukkan dalam ni al-musyahad. Benda yang kita nampak. Taklah apa-apa dalam ni pun, taklah kita nampak apa. Nampak pet. Apa-apalah dalam ni. Okey, sekarang ni yang seumpamanya bergerak. Ini bukan ini sekadar hak dalam fikiran kita lah. Saya buat kotak ni bukan kata ada kotak ni, bukan. Contoh, makna benda yang kita kategorikan sebagai benda itu bergerak. Okey. Dia ni hak lain. Ma yataghayyar mithluhu wa ma wajaba li ahadil mithlain, dan barang yang wajib bagi satu dua misal. Jadi sekarang ni kita kata apa? Ambil contoh. Ma yataghayyar mithluhu, barang yang berubah seumpamanya. Hak sekarang ni, hak kita nampak tak berubah, kita katakanlah
Allahumma salli. Kita ambil contohnya ni, bulan. Bulan. Bulan ni tak berubah dengan maksud sentiasa. Itu kalau kita tengok dari segi dia tu bergerak. Sentiasa bulan itu bergerak, tak pernah kita dapati bulan itu tak bergerak. Sentiasa bulan itu bergerak mengelilingi bumi, tak pernah kita dapati bulan itu berhenti bergerak. Okey. Sekarang ni, apa yang seumpamanya? Ma yataghayyar mithluhu. Ma ni kena pada apa? Ma yataghayyar mithluhu. Kita ambil satu objek lagi yang tak bergerak. Kita kata matahari. Matahari ni dia tak bergerak mengelilingi planet lain lah, kecuali dia bergerak pada paksi dia. Ataupun ahli sains kata dalam apa ni, dalam sistem solar tu kan, dari segi kedudukannya dia duduk tengah lah. Duduk tengah lah ni. Ni kalau orang teori flat earth ni, minta maaf lah, bye-bye. Nampak tak? Kita ambil hak berdasarkan ilmu sains yang telah dibuat oleh ahli sains. Jadi kita berdasarkan tu, betul tak usah bincang dah betul ke tak, tu kira tu. Kita ambil hak tu yang menjadi makruf dan juga masyhurnya, iaitu matahari itu dia berputar diri dia, tak kira lah, tapi dia tidak berputar mengelilingi objek-objek planet yang ada dalam dia. Lain dengan bulan. Bulan ni dia bergerak. Nampak tak? Dia bergerak. Ataupun kita ambil apa? Tak boleh. Matahari ni tak boleh sebab dia contoh bagi dia. Kita ambil asteroid. Ayuh. Ambil asteroid. Kita ambil asteroid. Ubah balik contoh. Ambil asteroid. Asteroid yang mana dia kadang diam, dia gerak. Dia kadang gerak. Kalau gerak lah. Kalau kadang diam. Tu pun saya andaian lah ni, andaian. Betul ke tak, minta maaf lah kalau ada ahli falak ataupun ahli astronomi sini, kalau salah tu minta maaf lah. So, tujuan apa? Nak ambil contoh objek langit. Contoh objek langit. Ataupun dia contoh lain, objek langit. Jadi asteroid ni kita kata dia bergerak dan diam kan. Kadang-kadang dia gerak, kadang dia diam. Okey, sekarang ni asteroid ni. Jadi bulan ni kita nampak dia bergerak sama, tak pernah diam. Okay. Yang seumpamanya berubah, iaitu asteroid ini, maka seumpamanya juga ma yataghayyar mithluhu, bila asteroid ini menerima gerak dan diam, menerima harakah dan juga sukun, maka yang seumpamanya juga ma wajaba lil akhar ma wajaba li ahadil mithlain, kita kata hak ni seumpama ni kerana kedua-duanya objek yang sama, kedua-duanya jirim. Maka jika salah satu jirim menerima gerak dan diam, maka satu lagi pun menerima gerak dan diam. Ma wajaba li ahadil mithlaini yajibu lil akhar. Kita kata asteroid ini objek langit, dia pun jirim, hendak, dan dia menerima gerak dan diam. Senangnya ulama buat contoh gitu je. Kita kata jirim A, kita ambil contoh senang, bukit. Ni objek sufli pula, ni objek bumi pula ni. Bukit dengan batu hak dah buat batu seketul. Bukit kita tak nampak pun dia bergerak. Kita nampak dia diam sama-sama. Okey, sekarang ni batu daripada bukit tu kita ambil, kita gerakkan dia bergerak, kita diamkan dia jadi diam. Sekarang ni batu tu seumpama bukit je. Batu jirim, bukit jirim. Kalau nak lebih tu lagi, batu tu, bukit tu ada dalam kandungan bukit tu batu juga. Maka bila batu itu menerima gerak dan diam, maka bukit pun menerima gerak dan diam, walaupun kita tak mendapati bukit itu bergerak. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Hari kiamat nanti Allah Taala akan hancurkan. Kamu ingat dia tetap, rupanya dia akan bergerak seumpama bergeraknya awan. Okey. Atau erti kata mudah. Yang lebih jauh lah. Lebih jauh mungkin salah. Sebab kita bukan ahli astronomi. Kita bukan ahli geologi dan seumpamanya. Contoh. Ikut ilmu kalam saja. Sesuatu itu jirim. Sesuatu yang satu lagi itu jirim. Sama-sama bersifat dengan jirim. Maka jirim ni kita dapati dia bersifat dengan gerak dan diam. Jirim ini kita tak pernah nampak dia berubah. Maka bila dia tu jirim, dia juga menerima gerak dan diam, walaupun kita tak pernah nampak dia itu gerak dan diam.
Nampak itu jadi qiyas tu. Okey. Sebab ada benda yang kita tak nampak. Dari sinilah ulama kata, apabila begitu semua jirim ini dia ada awal. Maka hatta alam ni sendiri, bila dia tu jirim, planet lebih pada alam ni, galaksi dan seumpamanya, dia ada awal. Dia ada awal dan dia ada akhir. Dia ada umur. Dan sains moden pun menyatakan bahawa alam ni pun ada permulaan, ada umur dia. Okey, jelas Okey. Ma li'anna ma yataghayyaru mithluhu, ma yataghayyaru mithluhu, sesuatu yang seumpamanya itu berubah. Wa ma wajaba li mithlaini, dan perkara yang wajib bagi salah satu dua mithil, jirim dan jirim. Jirim ni bergerak. Jirim ni kita tak tengok pun dia berubah. Maka jirim ni wajib bersifat dengan gerak dan diam. Mengambil salah satu. Maka dia ni pun sama kerana dia misil kepada jirim yang bergerak ini. Yajibu lil akhar. Wal harakatu was sukunu, dan bermula gerak dan diam, mulazimani lil jirmi, melazimi bagi jirim. Gerak dan diam ni melazimi jirim. Wa mulazimus syai'i, yang melazimi bagi sesuatu. Yang melazimi bagi sesuatu. Jadi harakah dan sukun, kedua-dua itu melazimi bagi jirim. Sesuatu yang melazimi, mulazimu syai', sesuatu yang melazimi sesuatu, la yasbiquhu, dia tidak akan mendahulunya. Bila kata melazimi, takkan yang ada dulu. Sebelum ada jirim, gerak ada dulu. Gerak jirim ada dulu, baru ada jirim. Tak boleh terima. Bila kata sesuatu tu melazimi sesuatu, gerak diam, melazimi bagi jirim. Melazimi, gerak diam, melazimi bagi jirim. Jadi takkanlah gerak diam tu ada dulu, baru ada jirim. Bila kata melazimi, la yasbiquhu. Wa qad thabata al-huduthu lil a'radi, maka telah sabitlah baharu bagi a'rad. Fayajibu lil ajrami, maka wajiblah juga baharu bagi jirim. Bila kata a'rad ini, gerak dan diam ni, gerak dan diam, lazimi bagi jirim. Apa maksud lazim? Tak, dia tidak mendahului jirim, dia sekali. Dengan maksud dia tak akan ada gerak dulu baru ada jirim. Tak, dia sekali. Bila gerak dan diam ni baharu, maka yang dia melazimi jirim, maka jirim pun juga baharu. Wa idza kanat hadithatan, dan bila mana adalah jirim itu baharu, iftaqarat ila muhdithin, maka berhajat kepada muhdith, yang mengadakan, yang menciptakannya. Li'annal alama, kerana alam itu, lau hadatha binafsihi, kalau dia terjadi dan wujud sendiri, lazimashtima'u, nescaya lazim oleh berhimpun, alistiwa'i warrujhani, lazim berhimpun, istiwa sama dan berat. Lazim berhimpun sama dan berat. Padahal sama dan berat ni berlawanan. Lazim ijtima'ul istiwa'i warrujhan, maka lazim berhimpun persamaan dan ketidaksamaan, berat. Wadzalika, dan demikian itu, kok mana tu dia kata berhimpun dua, berhimpun sama dan tidak sama tu. Wadzalika li'anna wujudal alami, kerana wujud alam itu musawin li'adamihi. Kerana kita kata gini, ni dalil dia. Alam itu hukumnya apa? Alam itu hukumnya harus mungkin, jaiz. Dia itu benda yang jaiz, benda mungkin. Apa maksud mungkin? Ada dan tak adanya sama. Maka hakikat alam ini, sebelum adanya itu, dia itu bersifat, sifat zati dia berimkan. Dengan maksud, ada dan tak adanya sama. Wujud dan adam dia sama. Okey. Wa miqdaruhu, dan kadarnya, musawin lisairil maqadiri, kadarnya menyamai bagi kadar-kadar lain. Kalau kita nak ambil lah, berapa luas alam ni, ambil bumi lah, berapa luas bumi. Okey, luas bumi ni, dia tu menyamai kebarangkalian dia dengan kadar-kadar lain. Itu ambil bumi, ambil senang kita ni.
ketinggian kita ni, kita tinggi yang tertentu. Tak? 80 cm contohnya. 80 cm kecil sangat tak? 180 cm. 180 cm. Jadi 180 cm itu kebarangkalian kita ada dalam bentuk ni, tapi boleh tak jadi lebih rendah atau lebih tinggi? Boleh. Jadi kadar itu, mengambil salah satu kadar itu, kebarangkaliannya sama je dengan kadar-kadar lain pada asalnya. Nampak? Jadi alam ni kadarnya besar ni, maka boleh saja jadi lebih besar atau lebih kecil. Wa miqdaruhu musawi li sa'iril maqadir, menyamai bagi kadar-kadar lain. Wa sifatuhu, dan sifatnya musawiyatun, sifatnya menyamai li sa'iril sifati, menyamai bagi sifat-sifat lain. Dia bersifat dengan, katakanlah kita kata pokok daunnya warna hijau, maka mengambilnya warna hijau tu, bersifat dengan warna hijau tu, dari segi asalnya boleh saja nak bersifat dengan warna lain. Bersifatnya dengan satu sifat menyamai bagi sifat-sifat lain, sebab kita kata dia itu dari segi hukum asalnya benda mungkin, benda imkan. Maka mengambilnya ataupun sifatnya itu menyamai bagi sifat-sifat lain, boleh saja nak mana-mana pun. Wa zamanuhu musawin lisairil azminati, dan masanya itu menyamai bagi masa-masa lain. Alam itu ada pada tempoh ini, pada dalam tempoh ini. Nampak tak? Ataupun berlaku itu dalam masa ini, maka menyamai je masa-masa lain. Dari segi asal dia itu benda mungkin, menerima segala kemungkinan. Ila akhiril mumkinati al-mutaqabilati, kepada sehinggalah akhir perkara-perkara mungkin yang berlawanan. Okay. Jadi sebagaimana akan datang al-mumkinatul mutaqabilah tu ada 6 kak. Al-mumkinatul mutaqabilah tu wujuduna wal adamu sifatu azminatum amkinatu jihatu kadza sifatu kadza maqadiru rawathiqatu. Al-mumkinat mutaqabilah ada 6. Wujuduna wal adamu sifatu, sifat, azminatum amkinatun jihatu kadza maqadiru, yang terakhirnya maqadir rawathiqatu. Jadi kebarangkalian dia mengambil daripada mungkinat yang 6 perkara tadi, dia boleh mana-mana. Falau tarajjaha, andai kata terberat dia, tarajjaha ba'duha, terberat salah satu, menjadi berat salah satu, binafsihi, dengan sendirinya, bila murajjihin, tanpa ada yang memberatkannya, tanpa ada yang memilihnya. Jadi lazimashtima'u mutanafiyaini, maka lazim berhimpun dua yang berlawanan. Dia, kita kata kebarangkalian tu menerima segala kebarangkalian. Tiba-tiba terberat salah satu kebarangkalian atas yang lain. Kebarangkalian salah satu tu diberati di atas yang lain, tanpa ada yang berat. Maka apa akan berlaku? Berhimpun dua yang berlawanan. Apa dia dua berlawanan? Wahwa an yakunal wujudu, masalah, contohnya wujud musawiyan lil adami, wujud sebagai contohnya menyamai bagi adam. Ada dan tak ada nisbah bagi alam ni sama. Pada asalnya dia ada pun boleh, tak ada pun boleh. Itu sifat bagi perkara yang jaiz mungkin. Bila kata dia itu sama, apa yang akan jadi? Berhimpun, tiba-tiba jadi sendiri tanpa ada yang memberatkan, maka jadilah wa huwa an yakuna wujudu mathalan musawiyan lil adami binafsihi, dengan dirinya, rajihan binafsihi, dia dengan sendiri asal ada dan tak ada sama, tiba-tiba dia berat dengan dirinya sendiri tanpa ada yang memberatkan. Jadi macam mana boleh berat sendiri tu? Nampak? Tak boleh nak fikir. Kalau kita kata neraca pun ada dua daun dacing tu, dua neraca tu sendiri tak. Jadi berat salah satu tu. Salah satu jadi berat tu mana? Paling kurang makna ada yang memberatkannya. Hak ni memberatkan. Hatta angin sekalipun tiup. Tu kata, kalau tidak kerana angin tidak akan pokok bergoyang. Kalau tak kerana angin tak akan pokok bergoyang.
ataupun kalau tidak kerana ada orang tolak ataupun orang gerakkan pokok, takkan pokok bergoyang. Nampak? Jadi mesti ada yang membuatkan dia terpilih salah satu daripada kemungkinan yang banyak tadi. Contoh yang senang ni antara ada tak ada lah. Sifat lain pun sama. Kenapa bumi ni jadi gini? Tak jadi dalam bentuk lain? Tentu ada yang menentukan. Ini juga kalau ikutnya, ini dalil yang wujud pencipta, wujud Tuhan ini ulama sebut sebagai dalil itqan. Dia asal daripada ambil daripada konsep al-mumkinat al-mutaqabilat dan konsep kewujudan al-jamal, jamalullah, sifat jamal Allah Taala tu. Bagaimana alam ni dicipta begitu hebat. Ni dalil itqan. Dalil itqan inilah yang biasanya ahli-ahli sains moden ni dia tekankan aspek tersebut supaya apa? Supaya dia dalil itqan ni buktinya jelas. Kalau dalil akli ni, akal bukan semua orang akan mempunyai kemampuan akal untuk berfikir, terutamanya yang payah-payah. Tapi kalau dalil yang melihatkan musyahadah dengan his, melihat penglihatan dengan anggota kita, dengan pacik indera kita, itu lebih dekat. Maka ulama-ulama yang mutaakhirin ni, bahkan ulama dulu pun ada, mereka pun sebut juga. Tapi sains-sains moden ni dia membantu banyak kepada dalil itqan. Bagaimana alam ini tercipta dalam keadaan begitu ihkam, begitu teliti, begitu cantik, begitu seni, begitu indah. Begitu kompleks penciptaannya itu. Dipanggil dalil al-itqan. Jadi dalil al-itqan ni senanglah, orang yang biasa pun tak perlu berhajat kepada an-nazar yang panjang. Sepatutnya tengok bahawa kalaulah alam gitu cantik ni, kalau lukisan yang ada di muzium ataupun kita tengok di pameran lukisan lukisan yang begitu hebat tu, kita bila fikir sekali lalu fikir saja kita tahu dah bahawa lukisan ni tak akan terjadi sendiri. Pena-pena warna-warna tidak akan bercampur sendiri sehingga dapat menjadi lukisan yang begitu indah. Tentu ada pelukisnya. Tak? Tentu ada pelukisnya. Jadi maka apatah lagi alam yang lukisan yang begitu hebat ni. Antaranya yang menggunakan dalil ni ialah Badi'uz Zaman Said Nursi. Dalam beberapa risalah ilmu ni dia sebut benda ni. Dia kata kalau begitu, bagaimana kamu lihat pada lukisan alam yang begitu indah ni? Takkanlah dia tidak ada yang menciptakannya. Okay? Jadi bila wujud dan Adam tu sama, tiba-tiba berat dengan dirinya, wahwa muhalun, dan itu mustahil. Fala budda min murajjihin, maka tak dapat tidak mesti ada yang mentarjihkan, yang memberatkan, min murajjihin kharijin an dhatihi, yang keluar, yang lain daripada zat alam ni. Takkan alam tu sendiri berat, mesti ada yang lain, kuasa lain yang memberatkannya, yang mana bukan daripada alam. Wala murajjiha, dan tidak ada yang mentarjihkan illallahu, kecuali Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Wal amru. Okay. Mana ni? Wal amru. Amru merujuk pada mana ni? Merujuk pada kalam musannif. Kita berhenti untuk jawab azan ya.
La ilaha Allahumma rabbah ati sayyidina wa syarafa wa darajat wa ba'athu maqam. Okey, kita sambung balik. Dekat mana tadi? Dia kata wal amru. Amru merujuk pada mana? Merujuk pada kalam musannif sebelum ni, li'annahu law lam yakun lahu muhdithun bal hadatha bi nafsihi lazima an yakuna ahadul amrayni, salah satu daripada dua perkara. Amrayni, ahadul amrayni, salah satu daripada dua perkara. Mana? Amrayni. Jadi apakah al-amru tu? Amrayni kan? Tu dia kata sini. Mana tadi? Bawah tu. Surat lain dah ni. Dia kata wal amru. Amru yang merujuk pada mana? Amru yang tadi lah, yang dalam kalam Imam Sanusi. Wal amru. Wal amru, wal amrani. Nak baca salah baca tengok. Salah baca. Wal amrani. Baru betul. Wal amrani. Ahadul amrayni wal amrani. Amran tu lah. Bukan amruan lah. Ni kitab lama ni. Nampak tak? Tak berhati jadi salah lah. Gaduh-gaduh jadi salah. Nak kapal benda lain, salah baca jadi benda lain pula. Wal amrani, amrani yang duduk dalam ahadul amrayni dalam kalam Imam Sanusi tu, apa dia dua perkara itu? Wal amrani ialah al wujudu wal adamu, ada dan tidak ada. Wal miqdaru al makhsusu, kadar yang tertentu, ma'ama yuqabiluhu, dengan barang yang berlawan dengan kadarnya, kadar tertentu. Katakanlah kalau kita berat kita berapa? 70. Lepas tu lain daripada 70, 100, 200, 50, 40. Wa zamanul makhsus, dan masa yang tertentu. Wa ma yuqabiluhu, dan yang melawan bagi masa tertentu tu. Masa sekarang. Tidak masa sebelum ni, tidak 40 minit sebelum, tidak 40 minit selepas, tidak 10 selepas. Tidak masa zaman Nabi Nuh. Ila akhiril mumkinati al-mutaqabilati, sehingga akhir bagi mumkinat mutaqabilah yang disebut terhimpun dalam kata Nazim, al-mumkinatul mutaqabilatu al-adamu, al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu. Itulah. Jadi katanya Umi kata apa? Wal amrani muhalul wujud. Apa muhal? Wal amrani muhal. Kitab lain macam mana? Kitab cetakan baru ni boleh jadi. Tu kata apa jadi gitu? Kalau katakanlah kitab cetakan lama tidak ada kalimah muhal. Tidak ada kalimah muhal. Tiba-tiba dia letak muhal. Jadi orang tahqiq muhal tu salah baca lah tu. Boleh jadilah salah. Dah salah ni manusia. Orang hok boleh tulis balik tu alim dah, pandai dah lah kita kata dah. Tapi salah baca. Wal amra muhal. Nak khabar boleh jadi dia faham amra ni tadi ialah al-istiwa wal rujhan. Hak tu mustahil berhimpun. Faham kau tu boleh jadi. Tapi murad musannif bukan nak khabar tu. Muradnya wal amrani merujuk kepada ahadul amrayni. Hak dalam kalam Imam Sanusi. Ini nak khabar tu je. Apa tak? Mana? Ahadul amrayni, an yakuna ahadul amrayni. Okey. Al-mutasawiyani. Jadi apa itu amran? Amran tu kata syarah kita ialah benda yang mungkin nak mutaqabilat tu lah.
Kerana mungkinat mutaqabilat tu tak lari daripada 6 perkara tu. Tidak lari pada 6 perkara tu. Apa yang berlaku sama ada tak ada. Sifat atau berkaitan masa, berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan kadar, jihah dan seumpamanya. Okey. Okey, waktu pada wal amrani al wujud wal adam wal miqdarul makhsus ma'a ma yuqabiluhu wa zamanul makhsus ma'a ma yuqabiluhu ila akhiril mumkinati al mutaqabilati. Gitulah. Itulah hadza ma zahara li. Ini hak zahir bagi anak. Kalau salah boleh bincang lagi lah. Tapi ini yang zahir bagi kita. Sekadar tu saja untuk malam ni. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah kita sambung pada kesempatan akan datang. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.